Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fa fahamnaha Sulaimana ma kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Nurjali sifat Allah, sifat menjadi kalam Allah. Terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah, dan nikmat dapat menyintai Allah dari kurniaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang besar yang Allah Subhanahu wa taala sendiri, alhamdulillah, itu rahsia aku memuji diriku sendiri. Muhammad itu rahsiaku. Jadi setiap kita mengenal Muhammad, maka kita duduk di makam Muhammad. Setiap perkataan kita adalah perkataan Allah. Setiap puji kita menunjukkan Allah lah memuji diri dia. Tapi syaratnya bila kita dah duduk makam Muhammad, dah kenal Muhammad itu tadi. Muhammad itu tidak lain adalah pesuruhku. Pesuruhku adalah sifat Allah, sifatku juga. Jadi aku serahkan semua kerajaanku ini maliki yaumiddin pada engkau ya Muhammad. Mana Muhammad memerintah sekalian alam. Maka itu segala sesuatu sekalian alam ini sebelum terjadi yang lain, maka Nur Muhammad itu berkeliling di sekalian alam, dan sekalian alam yang dikelilingi oleh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu makin lama makin membesar. Lalu Allah mengurniakan lagi Nur Muhammad itu. Daripada Nur Muhammad itulah terjadi sekalian alam, isi alam. Malaikat, syurga, neraka, lauh mahfuz, arash, roh para nabi-nabi, roh kita semua, roh-roh jin-jin, roh-roh para iblis, setan, semua terjadi daripada Nur Muhammad. Jadi kita jangan cari Allah dah. Nur Muhammad itu aja dah menunjukkan sekalian alam terjadi daripada Nur Muhammad. Maka ini jelas. Ya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah yang memberi cahaya. Jadi cahaya. Kita lihat matahari bercahaya. Kita ingat matahari bercahaya. Tetapi matahari itu mengambil cahaya daripada Nur Muhammad SAW. Itu kalanya kalau kita lihat matahari tak ada, boleh dia ni sebenarnya bumi ni terang. Ya, kerana ada Nur Muhammad. Jadi kita ingat nur matahari itu yang menyuluh bumi. Bukan. Allahu nurus sama. Mana Allah, cahaya tu daripada Nur Muhammad, dia pancar sekalian alam. Jadi kalau kita buat sekalian alam ni, kita kecil kan buat sekalian alam, kita masukkan semua. Matahari, bulan, bintang, bumi, planet, berjuta-juta planet, berjuta-juta alam ni sekalian ni.
Semua duduk di dalam sekalian alam. Jadi Nur Muhammad ni menyuluh sekalian alam. Terang. Tapi sebabkan tadi ada menutupi tadi. Bila malam dia jadi tutup kat sini. Planet ni tutup sini malam. Gantilah siang sini. Sebab matahari, sebab apa dia nyuluh? Sebab matahari dia langsung mendapat cahaya daripada Nur Muhammad. Kalau cahaya Nur Muhammad betul-betul hancur bumi ni. Tak tertahan nak menanggung nur cahaya ni terlampau terang. Jadi dia bagi sikit pada cermin kaca matahari tu. Matahari tu kaca je. Kaca. Jadi Nur Muhammad tu hanya suluh percikkan kepada kaca tu, kita nampak matahari tu. Tapi kalau direct nur cahaya tu, Nur Muhammad tu lebur semua nanti. Sebab tu Nur Muhammad makin lama makin mengembang. Cahaya nur makin mengembang. Sejak diciptakan lagi dia macam belon, Rasulullah kata. Ditiup sekian alam ni membesar. Nur tu ibarat makin lama tak tahu besar mana, tak tahu nak. Jarak antara nur ke nur tu kan dah beritahu 500 tahun. Dia pelatu dia berlapis nurun ala nur. Berlapis lagi cahaya, berlapis lagi. Situ aja 500 tahun ada 500 hijab nur-nur tadi. Ya Allah. Tak mampu kita nak keluar daripada alam tu. Tu sebab Nur Muhammad, Nabi Muhammad dia dapat masuk ke tempat yang makhluk tak boleh masuk. Kerana malaikat sendiri bagi tahu pada Muhammad, kalau aku masuk hancur. Aku daripada cahaya ni, malaikat kata. Aku masuk dalam tu, aku jenis akan hancur. Lebur aku. Belum masanya aku dipanggil. Hanya engkau Muhammad. Menunjukkan Muhammad tu cahaya yang amat terang. Pertama terjadi daripada nur zat Allah Ta'ala. Jadi hebatnya tadi cerita Allah nak menceritakan tentang cerita dirinya, dia jadi gitu. Jadi kita kena tahulah makrifat dia tadi di situ, makrifat kita. Untuk tempat kita tenggelam tu bukanlah Allah tu cahaya. Tapi Allah memberi cahaya, mana kita harus tembus, lebur di dalam cahaya keesaan Allah. Kerana sifatnya tu adalah Nur Muhammad. Jadi kita kena tenggelam. Sebab roh kita berasal daripada Nur Muhammad. Ini manusia-manusia zaman sekarang ni, kebanyakannya telah lupa atau telah tinggalkan cerita ni. Ini makrifat. Ini nak dapatkan makrifat di sini. Nak dapatkan kiblat yang sebetul-betul kiblat untuk kita hadap. Ya, kalau tidak, kita punya kiblat tubuh je kita dapat Ka'batullah. Lepas tu kiblat hati Baitul Ma'mur. Kiblat nyawa Arasy Allah. Kiblat roh tu, tu yang kita mana pun kita hadapkan, di situ wajhul. Itu roh tu rahsia Allah. Roh tu berasal daripada Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad tak lari dari tajuk. Berasal daripada Nur Zat Allah SWT. Jadi aku serahkan kerajaan Nur itu, cahaya itu, Nur Zat Allah Ta'ala di dalam diri Nur Muhammad tu tadi. Dari dalam diri Nur Muhammad ada Nur Zat Allah SWT. Kenal kita Nur Muhammad tu tadi di dalam diri kita, maka naiklah kenalaan kita kepada Nur Zat Allah SWT. Maka kitalah yang dikatakan tadi memerintah di sekalian alam. Nur Muhammad ni memerintah sekalian alam. Malik Yaumiddin. Allah memberikan kuasa tu. Bukanlah Muhammad tu tadi, Nur Muhammad tadi yang ada kuasa, tetapi Allah telah memberi, nak nunjukkan Allah tu berkuasa. Allah tu berkehendak. Allah tu maha agung. Allah tu maha mentadbir sekalian alam ini. Itu yang nak kita perhatikan. Dari bila kita dah sampai di situ, maka tak adalah lagi keakuan diri kita. Yang ada adalah Nur Muhammad tadi, Muhammad. Dan Muhammad tak lain adalah sifatullah, dan sifatullah tidak lain melainkan yang ada zatullah. Tidak banyak tetapi menunjukkan dia tu esa juga. Esa walaupun banyak dinyatakan tetapi tetap esa. Maka tu saya mengatakan tempoh hari kita solat tadi jangan ikut imam tu. Kita bukanlah saya tak bagi berjemaah.
Tapi kita kena faham, adakah imam itu dia kenal diri, kenal Allah? Kalau imam itu tidak kenal diri, tidak kenal Allah, bagaimana dia nak mi'raj? Bagaimana dia nak menukar? Adakah dia menukar diri dia, terbedil? Menukarkan dirinya daripada pengakuan ada kepada yang ada hanya Allah. Yang dengar hanya Allah, yang kuasa hanya Allah, yang kena. Itu kena ada sifir tu. Kena ada, dia panggil tadi, macam kita qasad ta'rad ta'yin, kita belajar. Qauli fi'li qalbi. Kena ada ni penting menukarkan diri kita. Sebenarnya kita ni tak ada. La hayun. Buang, jangan rasa ada hidup kita. Yang ada hidup ni hidup Allah. Jangan merasa ada ilmu. Kita rasa kita yang berilmu menyembah dia. Tidak. Sebenarnya dialah menyembah kehendak dia sendiri. Dia yang muji kalam tu tadi. Mutakalimun. Dia yang mendengar puji tu. Jangan ingat kita. Dan pentingnya tidak ada. Dan ada tu tadi dia je. Jangan ingat batang tubuh kita lagi. Haram kita mengatakan itu. Tu. Tabir atau ihram. Besarkan Allah, haram kita ingat ada kita. Ya, itu pakaian yang kita kenal. Kalau sekiranya kita dah mengikuti imam di tempat kita solat, kita tanyakan kepadanya, sudah 20 tahun aku mengikuti engkau imam, terima kasih banyak. Sekarang aku nak menyoal kepada engkau, wahai imam yang mengimamkan aku setiap waktu solat 1 hari 5 waktu. Maka aku ingin menyoal, adakah engkau tahu jalan ini? Apakah jalan itu? Jalan mi'raj. Jalan tukarkan diri. Jalan ihram, mengharamkan diingat benda yang halal. Iaitu jangan ingat lagi keakuan diri, batal. Jadi ihram, tabdil, mi'raj dan juga munajat. Ada tak munajat? Munajat tu maknanya Allah berkata-kata, berasyik-asyik munajat dengan dirinya. Kalau bisa kata dia kata tak ada, maka aku tidak boleh menjadikan engkau itu sebagai imamku. Dan aku terpaksa tukarkan bahawa engkau bukan imamku, tetapi mengimamkanku aku akan tukar Muhammad. Sebab dia tak ada pelajaran ni. Jadi kita tukarkan. Kita bersolat juga berjemaah dengan, tapi bukan kita berimamkan dia. Tapi kita berimamkan Muhammad. Nur Muhammad sifatullah. Jadi setiap dia angkat dari semua, kita ingat kita bukan ikut dia, kita ikut Muhammad sifatullah. Jadi dia rukuk, bukan dia rukuk, Muhammad dia rukuk, kita ikut. Muhammad yang menghadap kepada Zatullah. Tak lain, sifat tu dari Allah juga. Jadi sifat tu menyembah pada Zat Esa lah. Bukan maknanya sifat tu ada dua. Sifat tu daripada Zat. Jadi Zat dan sifat tu saling asyik berasyik satu jua. Di situ yang disampaikan sampai. Sebab kalau kita kata solat, kita ada keakuan kiri, maka kita seolah-olah Allah tu ada di depan. Jadi kita tak faham lagi maksud ihsan tadi. Ibadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah. Tipe ihsan tu. Kalau tak dapat yakini melihat, Allah tu melihat. Tapi puncak dia tadi, ihsan tu adalah nak dapat melihat tu jangan ada keakuan diri. Aku melihat Allah dari penglihatan Allah. Jadi aku tu dah jadi wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah, bukan aku. Mana bukan aku. Faham maknanya? Makna fanakan, leburkan diri dulu, baru mengangkat takbiratul ihram, baru terasa. Yang ngangkat tu dia, yang sebut pun dia, yang kehendak pun dia, yang puji pun dia.
Duduklah di situ. Di situ namanya khusyuk wa tawad. Kalau tak ada imam tu, wahai imam-imam, tolonglah pergi cari guru untuk memastikan sebelum kita disoal nanti. Kita nak ajar, kita jadi imam, kita nak pastikan kita ni khusyuk wa tawaduk supaya makmum-makmum juga dapat kita bawa mi'raj khusyuk wa tawaduk. Kalau tak ada perjalanan ni, cari. Bukan saya nak nyalahi, tapi carilah. Imam ke, ustaz-ustaz ke, ulama'-ulama' ke, siapa pun. Kalau tak ada, tolonglah cari. Cari, nuntut sampai dapat kita ngangkat tabiratul ihram, dah tak ada keakuan diri. Ambil wuduk aja dah hilang dah. Ambil wuduk je dah hilang dah. Bila sekali kita khusyuk, cukup dah. Bukanlah cukup dah tak payah solat lagi. Bila kita sekali kita dapat khusyuk, lebur, maka kita dapat solat daim. Berteruh. Sebab inna solat tanha anil fahsya. Sempurnanya solat itu bila dia dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar tu keakuan diri dah tak ada dah. Sempurnalah solat. Maka tu solat tu kita disuruh tadi buang keakuan diri. Tu nama dia solat. Wuduk pun zahir dan batin, bukan bersih zahir saja. Batin kita apa tanda bersih? Tak ada keakuan di bersih lah tu. Dah tak ada keakuan. Bergerak kita, bercakap kita, melihat kita selepas ambil wuduk tu kita dah tak ada keakuan diri dah. Daimun berterusan. Jadi bila masuk lagi selepas dah zuhur kita dah khusyuk, masuk ke asar di luar zuhur pun kita khusyuk, masuk asar kita sambung balik kekhusyukan tadi balik dengan waktu dia. Menjaga waktu-waktu tu tadi. Indahnya hidup kita ni sebab ada ritual-ritual. Ada ritual subuh, ritual zuhur, ritual asar, ritual maghrib, ritual isyak, ritual Nabi SAW, ritual qiyamul lail. Semua para Nabi qiyamul lail. Seronok. Makanan rohaniah dia. Tak boleh tinggal. Berterusan, istiqamah terus. Bukan makna kita dah solat daim, maknanya tak payah solat lagi. Lagi bengkak-bengkak Rasulullah. Lagi daim, lagi tu tadi. Ya, tadi istilah si Hajiz kata, kalau dah dapat solat khusyuk betul-betul dah tak payah solat. Tu salah tu. Jangan edit-edit lah. Jangan cari pasal. Kau cari pasal dengan ahli Allah, kau jawab. Walaupun saya tidak tahu, tapi Allah tu tahu. Tak senang hidup kamu nanti. Jadi kita nak bagi tahu supaya khusyuk dengan Allah. Apa dia? Kita ada buat salah apa benda? Tak ada salah pun. Saya nak ajarkan tadi kita sama-sama dapat seronok hidup dengan Allah. Bukan ada nak suruh nak minta duit ke, nak minta nak apa pun tak ada. Tak ada kedudukan ke, nak ramai nak murid dia, tak teringin saya. Saya gembira sendiri dengan Allah. Ada 2-3 orang yang boleh faham, boleh ikut. Alhamdulillah, syukur. Tu tadi. Yang penting saya nak, maknanya siapa-siapa yang hadir ni ataupun yang dengar YouTube ni bahagia dengan Allah, bahagialah saya. Tak perlu jumpa saya, tak apa. Tak perlu. Saya pun dah sibuk sangat. Tak payah jumpa. Tapi kalau dah didorong oleh Allah untuk jumpa, saya alu-alukan. Itu daripada Allah. Tapi kalau sekadar nak jumpa, nak belajar lagi, nak tambah ilmu amalan-amalan, tak payah. Saya tak ada amalan apa benda pun. Saya nak bagi Allah, bagi Rasulullah. Supaya kita sentiasa Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Dalam hidup kita gitu. Saya tak nak bagi yang lain. Sebab saya telah menipu tuan-tuan nanti. Buat apa? Yang lain tu semua akan membawa kita kepada ke arah kelalaian. Jadi kita nak Allah, bila dapat Allah, dapat Rasulullah SAW.
Bila dapat Rasulullah, dapat Allah sekali. Kita pelajari Nur Muhammad, kita dapat Nur Muhammad, dapatlah kita Allah. Kita teruslah Allah bagi kenal pada kita, kita dapat Allah, dapatlah Nur Muhammad sekali. Dua kembaran ni tidak akan berpisah. Kita sebut nama Allah akan terasa Rasulullah. Sebut Rasulullah selawat, terasa indah asyiknya dengan Allah. Ini dua kembaran takkan berpisah. Allah sendiri mengatakan, barang siapa yang mentaati Rasul, dia telah mentaati aku. Barang siapa yang ikut jejak langkah kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dicintai oleh aku. Ini jelas. Kita berselawat banyak-banyak, maknanya kita dapat Allah, dapat Rasul. Bukan dapat Rasul aja, dapat Allah. Ada orang dalam mimpi, dia ilmu dia, makrifat dia tinggi. Ya Allah, dalam mimpi aku hanya nak Allah, ya Allah. Aku lupakan kau, ya Allah. Ya Rasulullah. Rasulullah jawab, engkau dapat Allah, maknanya kau dapat aku juga. Alhamdulillah. Nampak, Rasulullah sendiri bagi tahu. Khusyuk, asyik, lebur macam mana pun kita dengan Allah, kita dapat Rasulullah sekali. Bukanlah dua, sebab dia itu tetap satu juga. Mengalir pada satu Rasulullah. Jadi juga pelajaran kita juga gitu, pengganti pada pelajaran Rasulullah. Kefahaman akhlak Rasulullah. Kita ajak orang cinta pada kita supaya kita nak bawa kepada cinta Allah dan cinta Rasul. Bukan nak bawa supaya cinta pada kita, lihat wajah kita bukan. Ya, wajah kita wajah Nabi, dapat lihat Nur Muhammad, dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak pandang yang lain lagi lah. Tu kita nak ajar gitu. Itu tauhid, dinding tauhid zat. Kita sampai di situ bukan kaji zat, kita sampai dinding zat cukup dah. Lebur tak ada dah. Siapa pun sampai dinding zat lebur dah. Tak ada nak kaji lah, tak dapat nak ceritakan. Yang ada hanya dia je. Dia cerita tentang dirinya. Alhamdulillah. Bersyukurlah kita kepada Allah. Jadi tanyakanlah kepada imam-imam, ustaz-ustaz, ulama-ulama, adakah sekarang ini ilmu yang asli ni, ilmu yang langsung daripada Allah SWT yang diamalkan oleh 124,000 Nabi dan berjuta para wali-wali Allah mengamalkan ni. Jangan kita anggap asing pula. Memang Nabi akan bagi tahu ujung zaman ni memang asing ilmu ni. Jangan sampai kita sebagai ulama, sebagai orang-orang imam ataupun khalifah ataupun raja ataupun apa pun kita pemimpin rumah tangga, kita sebagai ayah kepada anak-anak, tolonglah dapatkanlah ni. Tak usahlah cari dulu ilmu-ilmu lain, tolonglah. Ataupun dah banyak sangat ilmu lain, letaklah tepi dulu. Delete ataupun bukannya buang pun, delete ke tepi dulu. Ambil ni, jangan sombong. Ala ta'lu alayya, waktu ni datang kepada Allah sebagai orang yang menyerah. Muslim itu menyerah. Jangan bawa ilmu, jangan bawa belajar, jangan bawa ilmu. Rasulullah kata. Rasulullah tu lagi lah. Semua ilmu-ilmu bersumber daripada Rasulullah. Makrifat tinggi-tinggi, ilmu rahsia, semua daripada Rasulullah. Rasulullah pun di hadapan Allah, tolong ya Allah, jangan bagi aku urus diriku sendiri. Jangan bagi aku gunakan. Jadi kan apa saja yang kelakuanku adalah apa yang telah engkau aturkan pada diriku. Aku tak mau. Aku ni mengurus diriku sendiri walau sesaat, walau sekelip mata. Itu Rasulullah SAW jelas. Rasulullah sendiri amaliah kan. Di setiap detik dan masa Rasulullah tak ada keakuan diri. Bergerak kaki dia dah tahu dah Allah yang gerakkan. Bergerak ke mana-mana dia arahkan, semua dia tahu Allah yang suruh usaha ni, suruh buat ni, semua daripada Allah. Tak ada satu pun dia bertindak atas hawa nafsu Rasulullah. Tak ada atas kehendak Rasulullah SAW. Ini jelas. Jadi kita nak ikut contoh siapa? Allah suruh ikut contoh tauladan Nabi Muhammad SAW. Pertama sekali, sunnahnya adalah jangan merasa buangkan keakuan diri. Itu paling pertama sunnah Nabi. Yang wajib, di antara yang wajib sunnah-sunnah yang lain, inilah dia yang sangat penting.
Kalau kita buat yang lain-lain sunnah, bukan saya cakap tak betul. Makna kita mengambil yang ke depan, yang asas yang kita nak selalu berpijak tu tadi, asasnya tu tempat kita selalu berpijak, kita tak kuat macam mana? Kita buat sunnah ni semua gagal. Buat sunnah ni gagal. Sebab apa? Keakuan diri. Dia buang keakuan diri, baru buat apa pun sunnah dia jadi kukuh. Maknanya buang keakuan diri ni sunnah Nabi yang asas. Yang maknanya bumi, tempat kita berpijak. Tempat ala tuju kita. Makrifat kita. Tak ada keakuan diri kau. Macam-macam sunnah kita boleh buat. Tu semua kita tak mengaku kita dah. Dialah yang menggerakkan kita. Dia yang bagi kita cakap. Dia yang bagi kudrat pada kita. Dia bagi kehendak nak buat ni. Dia bagi kita nak makan apa hari ni. Anas masak nasi goreng. Siapa yang gerakkan? Tu tadi. Tak payah tahu garam. Semua siapa yang gerakkan? Tak payah tahu sambal. Tapi sedap. Tu siapa yang gerakkan? Semua ni tak ada satu pun. Kita nampak remeh-temeh. Buat masak nasi goreng pun Allah. Jangan anggap tu remeh. Kalau tak dibaginya kuasa kat kita, tak tergerak kita nak. Jadi jangan anggap benda kecil pun remeh. Semua daripada Allah. Daripada sehalus-halus. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful. Apa tak mengetahui Allah? Allah yang semua ni dia. Takkan Allah takut. Sebelum kita nak buat tu dia dah skrip dia daripada skrip dia. Apa yang nak kita kata lagi? Kita. Orang-orang kafir memang dia membantah dengan Rasulullah dalam Quran kata. Dia bantah, dia kata apalah. Bila aku dapat nikmat, dia kata baguslah Rasulullah ni bagus. Bila dia dapat azab, dapat ujian, dia tak guna Muhammad ni lah. Dia bangkang macam tu. Sampai depan Nabi Muhammad dia kata, apalah ajaran kau ni Muhammad. Nikmat tu dia tak nak dia puji Nabi. Bila kena ajaran Nabi tu tak kena pada dia, mula dia bangkang. Apa ni Muhammad yang buat aku terseksa lah ajaran kau ni. Allah Ta'ala kata cakap pada orang kafir yang tak faham lagi tu. Katakan itu semua susunan Allah. Baik kau dapat nikmat, baik kau kena azab, baik ujian macam mana, itu susunan Allah. Allah nak menguji kau. Bila kau dapat senang, ke mana jiwa kau? Bila Allah bagi susah, ke mana ujian kau nak alakan? Kalau kau nikmat yang kau puji Allah, kalau ujian kau membantah, mana menunjukkan kau telah gagal dalam ujian tu. Hidup kita kan gitu. Kalau nak bersandar lagi, kalau nikmat memang kita sandar. Bila kena sakit, dah mula kita salahkan tu sangat. Lagi buat puak-puak kaki bomo ni, puak-puak kaki pergi hospital, klinik ni. Tak biasa makan ubat doktor. Hancur. Syirik aja. Sakit dengan Allah lah dulu buat main. Sakit gigi ke, sakit demam ke, apa sakit buat main dengan Allah dulu. Ya Allah, semua daripada Engkau ya Allah. Ya. Memang aku tak jaga makan lah, aku lah ni. Bagus cakap macam tu, berdialog dengan Allah. Tak? Tu tadi. Nanti tiba-tiba Allah Ta'ala kata, pergilah klinik izham tu, pergilah ubat akar kayu tu, pergilah minum air masak tu, makan batu sauda ke. Nanti tunggulah jawapan sampai. Tapi kita bawa main dengan Allah. Jangan kita rasa penyakit tu datangnya selain bukan daripada. Semuanya datang daripada Allah. Semua dah disusun oleh Allah. Cuma kita wa qada rabbuka. Allah nak kita pastikan rabbuka. Tatapan kita ni harus dengan rabbuk. Dengan Allah. Dan hadapilah nikmat dan ujian ke depan tu pasti ada. Hina dan mulia apa pun dengan wa qada rabbuka. Rasakan betul-betul dengan Allah. Jadi kita akan tidak dapat kita nak apa? Kita duduk antara kedua, kata Sayyidina Ali, beruntunglah orang yang duduk antara kedua ni. Duduk antara kedua macam mana? Bila dia dapat nikmat, dia bersyukur pada Allah, dia tak lupa. Bila dia kena ujian, dia tetap merasakan Allah. Dia sabar, dia tenang, dia tahu Allah nak memproses dirinya, nak tengok diriku adakah ingat pada saya. Beruntung orang yang berjiwa dia begini, tenang dia. Apa pun masalah dia, tetap dia rasakan ini dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetap juga baik atau buruk, qada dan qadar Allah pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya?
kita tambah rasa dekat dengan Allah. Rasa Allah hingga hilang keakuan diri kita. Itu kita nak bawa dalam kehidupan kita. Kita ulang-ulangkan. Ulang-ulangkan apa tu? 7 yang diulang. Apa Ustaz? Dalam Quran kan 7 dia ulang-ulang tu? Diulang-ulang. Apa diulang-ulang? Menurut tafsiran ahli-ahli tafsir, dia kata Fatihah. Al-Fatihah kan 7 yang diulang-ulang dalam apa mesti betul juga. Tapi yang lebih tepat kata Syekh Abdul Qadir Jalani adalah ya hayyun, alimun, qadirun, muridun, sami'un, basirun, mutakalimun. Itu dalam diri kita, dalam mimpi pun diulang-ulang. Mana ada tinggal? Harta tinggal. Tapi ni dalam mimpi pun bawa ulang-ulang juga. Selalu kan ulang. Tak berhenti berulang. Hayat kita pun boleh sekejap aja tak ada. Belum tempoh je. Kehendak pun kehendak Allah. Dia ulang-ulang. Lepas ni kehendak ni, besok kehendak ni. Dia ulang-ulang. Pendengaran pun dia ulang. Percakapan dia ulang-ulang. Esakan Allah. Ulang-ulang. Allah Ta'ala kata. Mana Allah bagi kita faham. Sebab Allah jadikan kita, dia akan bagi kita faham. Baru kita tahu kehidupan kita bukan kehidupan. Tapi adalah cerita dia. Kisah-kisah dia. Jadi kita tahu. Kita tak mau lagi lah ada lagi keakuan diri kita tahu. Semuanya dia dah. Skrip dia, pelakon dia, penggerak dia, watak ni dia, buat macam ni begini dia, semua dia. Kita tengok nak buat filem siapa? Skrip siapa? Lagi apa lagi dalam tu? Apa ni, pelakon dia siapa? Semua Allah punya. Semua dia je tadi. Telekomunikasi apa ni, Digi ke Selcom, semua Allah Ta'ala punya barang. Semua Allah Ta'ala punya. Tak ada kita pakai sebenarnya. Kita tak pakai line Digi pun sebenarnya. Itu dia taruh nama je Digi. Sebenarnya line Allah juga. Ya, kita dah terbiasa dengan mempengaruhkan kita rasa makhluk. Sebab kita tak kaji, kita tak bedah siasat, Allah suruh berfikir sejenak tu lebih afdal daripada orang beribadah 70 tahun, kata Nabi. Kita tak nak fikir berbuat. Fikir berbuat mengesakan Allah. Fikir, zikir, memikirkan, lalu dapat kita berbuat dalam kehidupan mengesakan Allah. Bukan macam orang yang tak kenal diri, kenal Allah. Dia fikir-fikir juga. Tapi dia buat, dia kata dia. Ini Nokia aku punya. Ini satelit ni aku punya. Dia mengaku. Kita pun tak belajar kenal diri, kenal Allah. Ikut pada dia pula masuk lubang biawak. Mengaku juga. Ni dia punya. Tukarkan. Biarlah dia mengaku, kita jangan mengaku ni Allah Ta'ala punya handphone. Ni Nokia lah, ni apa ni, Oppo lah, ni Samsung lah. Lantaklah kau. Aku belajar ni, aku tak nampak dah Samsung lah, aku nampak Allah Ta'ala punya je. Pasal kita dah belajar tauhid. Jadi jangan kita was-was lagi. Mana boleh belajar tauhid was-was? Kalau was-was ke, syak ke lagi, dah tak payah belajar. Tauhid tak boleh was-was, tak boleh syak lagi dah. Ya ke Allah tu ada? Ya ke Allah yang gerakkan dia? Ya ke? Mana boleh ya ke? Memang benar ya apa? Memang kau kena buat gitu. Tak ada kau. Dia. Jangan ada nak berdialog kata ni kaca ni kakak dia buat ni. Masalah ni. Jangan nampak kaca lagi dah. Allah yang kita nampak dah. Allah Ta'ala punya. Dia buat daripada pasir ke apa, daripada campuran tu. Siapa yang bagi ilmu tu? Jangan. Kita dah belajar tauhid, dah faham, Allah bagi faham. Janganlah kita lari daripada landasan tu. Tak payahlah. Ikut landasan lain. Landasan Allah dah bagi kan. Ihdinas siratal mustaqim. Apa tu ihdinas siratal mustaqim? Allah Ta'ala kata, ni jalan menafikan. Jangan ada keakuan kau. Inilah siratal lazi an'amta alaih. Jalan orang yang telah Allah bagi nikmat. Siapa tu? Para rasul, para nabi, para wali Allah. Siddiq. Semuanya dia tak ada keakuan diri. Inilah ihdinas siratal mustaqim yang kita minta. Ke nak minta lah yang lain? Mana ada lebih nikmat? Inilah. Bila kita leburkan diri, tak ada keakuan diri, itu yang nikmat yang besar. Nabi cakap tak ada yang pahit dalam tu. Kita tak dapat memanglah susah cakap. Tapi duduk nanti Allah akan tunjukkan jalan. Jangan kita berbalah-balah kata. Nak kata lagi Allah tak ada kuasa lah. Kita ada kuasa, Allah pun ada kuasa. Jangan berbalah-balah lah. Kita sebenarnya la
La ilaha illallah. Pakaian kita tidak ada. Ni ada ni. Dia lah. Jangan nampak yang lain. Bukan mengaku Tuhan. Bukan mengaku Tuhan. Tak ada. Faham tak? Tak ada. Yang ada dia je. Apa pun sekian alam dijadikan ni. Dia lah. Bukan sekian alam banyak tu Allah tu banyak. Bukan. Dia nunjukkan supaya kita faham. Banyak Allah jadikan supaya kau jangan terlindung. Nampak. Aku berselindung di tempat terang. Kau tak nampak lagi. Buta lagi. Tak aku akan menciptakan semua ni. Bulan bintang mana nak. Kau nak tunjuk mujizat apa lagi? Kau nak suruh siapa jelaskan lagi? Dah Allah jelas yang real dah. Tergantung matahari, bulan tergantung. Kau nak nampak mujizat apa yang nak tunjuk Nabi Muhammad lagi apa lagi? Dia terbelahkan bulan pun kau tak percaya juga lagi. Apa lagi? Hari-hari pagi-pagi lihat tengok matahari naik. Tak nampak kuasaan Allah. Nak nampak kuasaan Allah macam mana lagi? Kalau orang tu dah hati dia dah tertutup, dia payah nak cakap. Degil, sombong, hati yang jenis begitu. Hati jenis penyakit, gitu dia teruskan. Dia dah tahulah benda tu. Allah itu nyata jelas. Tapi dia tu degil. Wa na'udzubillah. Jangan kita berpalah melawan-lawan. Sudah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah sebelum diwafatkan. Jangan dah wafat kau nak kembali. Kembali kepada Allah dulu. Matikan diri kamu dulu sebelum datang yang mati yang sebenar. Nabi kata, inilah kembali kepada Allah. Tak ada keakuan diri lah tandanya. Di dunia lagi kita dah kenal, dah tahu dah bahawa yang ada hanya Allah. Mudahlah nanti di alam barzah, di alam mana pun Allah pasti tidak akan menganiaya. Allah tak ada nyaya lah. Kalau kita kat dunia lagi kita berhidupan dengan Allah. Malaikat-malaikat lagi ikut arahan Allah. Kalau Allah dah arahkan gitu, malaikat ni bila orang tak kenal diri, tak kenal Allah, bawa dia soal dalam kubur kau. Azab lah kau. Kau kat dunia kau berkira sangat ni. Neng aku kira kau dalam kubur. Bila tak ada keakuan diri, kita dah rasa Allah. Mana kita nak kira? Kita dah rasa seronok cukup dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Di dunia ni tempat untuk kita maknanya merasakan dengan Allah. Jangan dah mati kita akan jumpa Allah di syurga kita. Tak. Di dunia ni adalah kalau orang yang nak kenal diri, kenal Allah, lebih daripada syurga. Apa dia? Kita bersama dengan pencipta syurga. Jadi kita tak nampak lagi dah. Kerana di dunia kita mengecapi wa amma bin ni'mati. Nikmati. Mati kita menikmat dengan Allah. Tak ada yang lebih sedap lagi. Di dunia kita dapat buat gitu, untunglah kita. Maka itu Rasulullah SAW ketika wafat, masuk dalam liang lahat, malaikat berjuta-juta dia suruh hidangkan dalam kubur Rasulullah tu. Ibarat macam syurga di dalam kubur tu, rahmat. Besar-besaran dia hidangkan macam-macam. Nanti aku masukkan balik roh kekasihku. Nanti di dalam kubur, dia bangun, dia akan lihat keindahan sampai dia lupa yang lain. Bila dah siap semua malaikat tu, masukkan balik. Nabi SAW hidupkan balik dalam kubur. Rasulullah hidup dalam kubur. Rasulullah melihat memang macam-macam indah lah. Indah. Allah, kasih Allah nak dihidangkan. Tak ada pun datang, bukan nangkit datang. Muhammad, siapa Tuhan kamu? Ya pelik. Pelik kita ni. Kita ni pelik ni. Kan Nabi Muhammad nak disoal. Jadi gitulah orang-orang yang ahli Allah. Tak kalah malaikat datang nak soal. Nak dunia lagi. Sebaliknya malaikat akan dihidangkan. Mudahlah kerja aku. Orang ahli tauhid ni meninggal, bukan nakir kata. Kenapa? Ya aku tak payah soal, baguslah dia. Satu itu sebenarnya. Kita beruntung bila dapat kenal diri, kenal Allah dari sisi Allah. Allah tak nyaya kita lah. Kita ni fikiran kita kusut. Mentaliti kita ni mentaliti apa tak tahu. Kita teruk pada binatang kita. Tahu nak balasan tu. Allah tu kita tak nampak. Allah tu lebih bagus kita arahkan. Wa ila rabbika farghab tu kita tak nampak. Sebut nama balasan ni ini dapat dah. Naik burama aku. Sedapnya. Sebut nama Allah tak ada rasa apa. Bahaya hidup tu. Hidup kita dalam bahaya tu. Sebut nama Allah tak naik, tak rasa steam, tak rasa bergetar rindu ya Allah. Jangan kata dalam hati kita sebut, orang tu sebut Allah pun dah. Ada satu wali Allah tu,
Orang tu sebut huruf alif je bergetar hati tu. Gitu huruf alif aja. Ya. Tu tadi itu tanda-tanda orang tu kekasih Allah, para rasul, para nabi, para wali Allah disebutkan nama Allah bergetar takut dan rindu pada Allah. Walaupun disebut sendiri dalam hati dia, dalam ingatan, sentiasa dalam rasa keasyikan dan takut. Rasulullah SAW, dua keadaan khusyuk Rasulullah. Pertama, khusyuk Rasulullah bergetar, mendidih, menggelagak hatinya ketika dia solat. Sentiasa Rasulullah akan dapat dua makam ni, iaitu bergetar, menggelagak hati dia, takut nak ada rasa keakuan diri. Itu khusyuk. Khusyuk tu cara Nabi. Kita nak solat ikut cara Nabi. Khusyuk pun khusyuk cara Nabi. Dia Allahu Akbar, menggeletar macam air mendidih. Takut apa? Takut nak ada keakuan diri. Kalau Allah kurniakan lagi satu, sadapnya nikmatnya, tenang setenang-tenangnya Rasulullah. Itu khusyuk tu dua keadaan. Dan terbawa-bawa di luar. Takut Nabi nak rasa keakuan diri dan sentiasa Rasulullah tenang. Syok dengan Allah. Lebur. Dia dah. Tenang. Orang tenang bahagia. Nampak apa benda keadaan orang buat nak fitnah, dia tenang dengan Allah. Orang nak mengata kita ke, nak apa kita ke, terima kasih banyak. Aku dapat rahmat Allah. Kenapa? Orang fitnah pula engkau dapat rahmat. Dia menambahkan lagi rahmat kepadaku. Jangan kita marah orang fitnah kita. Alhamdulillah. Yang penting kita tidak memfitnah. Ya. Sebab kita bila orang fitnah kita, dia punya kebaikan akan pindah pada kita tanpa kita beramal. Rasulullah kata. Dia orang fitnah kita sebenarnya enggak marah. Dia nak pindahkan, downloadkan amal baik dia kepada kita. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Yang penting hatiku tenang dengan Kau ya Allah. Ya, bagikanlah dia sedar ya Allah. Ya. Alhamdulillah, bahagia kalau kita berkehidupan dengan Allah ni, bahagia. Allah tunjukkan akhlak-akhlak Allah Ta'ala. Tajalikan. Kita tajali, bukan kita ni hebat, tapi Allah tu nak tajalikan akhlak. Allah Ta'ala tu maha sabar pada makhluk dia. 20 tahun melacur, rezeki Allah bagi pemurah Allah. Tak pernah mati kelaparan. Tapi buat maksiat dengan Allah hari-hari. Sabar tu Allah. Innallaha ma'as. Allah bersama orang yang sabar. Sebab Allah tu sendiri sabar. Allah ni macam mana Allah punya sabar? Itulah dia. Kau buatlah maksiat berapa banyak. Dia tak hukum kau terus. Dia bagi peluang. Malaikat nak hukum, malaikat nak cabut nyawa, nanti dulu bagi dia peluang untuk. Belum masa dia cabut nyawa, jangan. Subhanallah. Sayangnya Allah pada kita. Sabar Allah Ta'ala. Kalau kita tak sabar dah, saya pernah try lah. 6 bulan saya bagi orang tu satu, bukan nak cerita baik, 6 bulan saya try sabar, tak tahan saya 6 bulan je. Bayarkan duit sewa dia. Dia orang susah kan. Anak 2 orang, dia tak ada kerja apa semua. Dan saya pesan dengan dia satu je lah, bila solat berjemaah lah. Surau kat bawah tu je. Dia tak buat. Sebulan saya masih bayar. 2 bulan ya. Masuk 6 bulan mula saya berkata, kau ni aku ni nak nanggung beban kau pula. Dah lah aku bayarkan sewa. Lepas tu aku suruh pergi solat, kau dia dalam malas pula tu. Mula hati kita berkata. 6 bulan dia pun dengar hati kita berkata macam tu. Dia pun cabut. Tengok tak, ketahanan kita. Allah tu, dia tetap. Pergi solat ke, kau tak solat ke, apa benda, sabarnya Allah Ta'ala tetap dia bagi lagi rezeki. Supaya engkau dan anak-anak engkau tak. Tapi engkau tak sedar. Masalahnya kau kena sedar. Allah menangguh-nangguhkan sebab dia sayang kita. Dia bagi peluang lagi, bagi ni, bagi tu. Kau tak cukup-cukup juga, dia bagi lagi. Tak lagi, dia bagi lagi. Itulah maknanya Allah Ta'ala maha sabar dan maha pemurah. Kau buat maksiat dengan dia, dia tetap pemurah juga. Dan dia sayang. Dia tak nak kau mati dalam keadaan lupa dia.
Dia bagi peluang macam-macam. Allah SWT. Dia utus lagi Nabi. Nabi tak ada, dia utus pembimbing rohani. Orang juru nasihat untuk sedarkan kita. Macam-macam cara perumpamaan Allah bagi. Sayangnya Allah pada. Jadi janganlah kita tangguh-tangguh lagi. Jangan tangguh-tangguh lagi. Naiklah bas hidayah tu. Hidayah Allah sentiasa. Kita yang nak naik tak nak naik, itu bergantung. Ya. Jangan yang disalahkan siapa-siapa, kita nyalahkan Rabbana zalamna. Mengakulah kita yang salah. Jangan dulu salahkan sini, salahkan. Sebabkan itulah kita jadi keras hati kita. Kita nyalahkan orang lain. Padahal salah tu pada kita. Jadi ngaku salah dan insaf, menyesali, serik. Sudah serik tu anugerah besar Allah. Allah bagi kita nikmat serik tu. Kalau tak ada serik, memang kita tak akan jemu-jemu buat maksiat. Tapi Allah bagi kita serik. Bertaubat, menyesal. Ya Allah, Allah bagi. Tapi kita nak buat apa lagi kalau dah macam-macam Allah bagi. Itu kita tak boleh lagi nanti dah wafat. Ya Allah, tolong hidupkan aku balik. Tak boleh. Kalau tak boleh, aku bagi macam-macam lah peluang. Sayang. Jadi tempat ni selepas kita mati, tempat kita adalah bukan beramal lagi dah. Tempat kita adalah menyelesaikan apa yang telah kita lakukan di dunia. Tu orang mati tu. Dia minta hidup balik. Tolonglah ya Allah, hidupkan balik. Pasal dia dah nampak orang yang bersama dengan Allah. Orang yang di dunia kenal diri, kenal Allah. Nikmat dia di sisi Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, hidupkan baliklah. Apa? Dia minta pada Allah. Walau tara izil mujrimin. Walau tara izil mujrimin. Nakisu ru'usahum inda rabbihim rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mas solih inna mungkin. Nikmat ni orang-orang soleh dapat tolong. Mana mungkin? Tak boleh. Tak boleh. Tak mana mungkin. Jadi jangan sampai jadi begitu. Ya, jangan lalui ke depan kita dengan kita tak tahu depan kita entah sekejap lagi, seminit lagi ataupun sesaat lagi ataupun nyawa kita ni kita tak tahu bila-bila boleh dicabut. Pengetahuan nyawa kita ni bila dicabut tu ada di sisi Allah. Tak saya pergi dulu, siapa-siapa pergi dulu kita tak tahu. Tapi pastikan kita sentiasa berkehidupan dengan Allah. Kenal diri, kenal Allah, insya-Allah. Saya rasa cukup sampai situ. Minta pencerahan daripada Fadil Ustaz Auza'i Al-Masri dan juga Syekh Latif. Marilah sama-sama para santri sekalian kita berzikir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى alihi adada kamalillahi wa kama yaliku bikamalih. Yang sebenarnya para santri sekalian dan pendengar para hadirin hadirat, termasuk para netizen, cukup memadai apa yang disebut oleh Ustaz Aziz tu.
Saya tak payah bercakap pun tak apa sebenarnya. Kerana apa yang sudah dikasih tahu oleh Ustaz Aziz tu adalah merupakan hal yang besar-besar. Jadi bila Abi berkata-kata bimbang hanya menambahkan masa, hanya membuang masa saja, sedangkan kata-kata fokus yang utama itu telah diberikan. Kalam-kalam Allah hari ini telah sampai kepada kita. Wala tafrid wala ifrat. Takut nak nambah-nambah. Takut nak menambah-nambah tu boleh jadi mengurang-urang. Tafrid wala ifrat. Tu bahasa Arab dia. Tafrid wala ifrat. Bila kita menambah-nambah tu jadi kadang-kadang jadi majlis yang cantik jadi tak cantik. Kerana ditambah-tambah oleh orang yang tidak layak bercakap. Yang merupakan hanyalah burung kakak tua yang tidak ada apa-apa. Kosong. Apa yang telah diberitahu oleh Ustaz Aziz tu cantik dah tu. Tak payah Abi nak bagi tahu apa-apa. Cuma Abi nak minta tolong kepada angin. Sampaikanlah pesan-pesan ini kepada raja negeri ini. Kerana kuliah pada pagi yang sangat bertuah ini, hari inilah ayahanda saya dan juga atuk kepada para santri dikebumikan. Pada waktu inilah, pada jam inilah, pada permulaan matahari mula nak rembang-rembang begini, Tok Ayah dikebumikan. Tok Ayah dulu merupakan ketua bagi imam bagi seluruh negeri ini. Ketua lagi bagi Tok Ayah ialah raja lah. Bawah sikit raja ialah mufti. Dan Abi minta tolong kepada angin pada hari ini untuk menyampaikan pesan kepada raja negeri ini. Tolonglah beri perhatian kepada apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz bin Ismail yang bertajuk, kuliah pada pagi ini bertajuk Risalah Imam. Para imam harus mengerti benda ni. Para imam tak boleh buat tak tahu je. Tak boleh hanya jadikan solat itu sebagai rutin. Tak boleh. Rutin ni maksud dia macam burung kakak tua. Burung kakak tua. Kita ajar dia la ilaha illallah, dia pun la ilaha illallah. Tapi bila kucing gigit dia, dia bukan sebut la ilaha illallah, dia bukan syahadah masa nak mati. Dia merapik-rapik, tolong aku. Dia tak tolong aku, tak ada. Dia tak boleh cakap tolong aku, tak ada. Apa yang burung kakak tua nak mati kena gigit kucing boleh cakap. Dia kelepiak-kelepiak je. Tak boleh nak kata apa. Nak cakap la ilaha illallah pun tak boleh. Sebab dia bukan beriman dengan kalimah la ilaha illallah tu. La ilaha illallah diajarkan hanya jadi rutin. Tidak ada sebarang makna bagi akhirat dia kalau jadi sekadar rutin. Jadi Islamnya kita ini janganlah sampai hanya sekadar rutin ataupun ritual. 5 kali sehari ulang-alik pergi masjid, rutin. Kerana apa? Dibayar allowance. Tarik allowance tak pergi masjid. Allahumma salli ala Muhammad. Kena pecat pergi masjid.
Kena tamat kontrak tak pergi masjid. Jadi tok ayah ni diuji dengan dipecat oleh Haman negeri Perlis ni. Tetapi selepas itu tok ayah hampa tetap pergi masjid. Sama aja. Walaupun sudah kena pecat daripada jadi imam, tetap dia ulang alik 5 waktu. Kita semua boleh tengok. Kita semua boleh menyaksikan. Terbuktilah, terujilah 20 tahun tok ayah jadi imam itu insya-Allah merupakan niat dan ikhlas. Kerana akhir hayat tok ayah diuji dengan dilucutkan jawatan. Merupakan tokoh ma'al hijrah bagi negeri Perlis, mendapat anugerah macam-macam. Piala-piala masih ada lagi. Anugerah itu, anugerah ini, anugerah kaki tangan, anugerah misali itu ini. Sehingga last kali tok ayah ni yang paling tinggi ni, bila dia dah meninggal ni saya boleh cerita lah. Kalau tak meninggal lagi tak boleh cerita. Dia diberikan pingat-pingat yang membawa kepada gelaran datuk. Jadi hal itu tidak diceritakan pun kepada anak-anak. Bila dah meninggal, kita buka fail-fail lama. Oh, rupanya ada jemputan pergi ke istana untuk menerima pingat. Kemudian tok ayah jawab. Surat jawapan pun masih ada dalam fail. Tok ayah kata, saya terima, tetapi tidak dapat menghadirkan diri. Jadi ini merupakan kaedah penolakan secara halus. Sebab kalau kita kata tolak, kita dah sombong dengan istana. Nanti kang dibuang negeri pula. Raja murka. Beta murka dengan kamu kerana menolak beta punya hadiah. Nyah kamu dari negeri ni. Sudah. Jadi rupa-rupanya kita pun pening baca surat tu. Kenapa tok ayah terima tetapi tidak dapat menghadirkan diri? Sekarang bila dah baca lama-lama berhari-hari baru faham. Oh, sebenarnya tok ayah tolak. Tok ayah tolak. Tidak ada majlis yang lain yang lebih penting daripada menghadiri majlis penganugerahan pingat PJK ke, PJN ke, pingat jasa kebaktian ke, Datuk Alim Panglima ke. Bagi diri seseorang terutama pada hari ini, itulah hari yang paling penting untuk hadir ke istana menerima pingat. Tapi tok ayah kalian tolak. Ini kisah tidak diceritakan oleh tok ayah kepada anak-anak dia. Dirahsiakan. Cuma mak tok dulu, Allah yarhamah mak tok, pernah Abi terdengar perbualan tok ayah cakap kepada mak tok bersembang dengan tok ayah. Tok ayah kata, kalau terima nanti jadi gap kita dengan orang kampung, takut nak sembang, nak kena panggil datuk. Oh, barulah Abi faham. Masa tu Abi mungkin besar-besar Toha, besar-besar Amjad, baru faham. Oh, baru sekarang ni umur dah tua ni baru faham benda yang berlaku pada kecil-kecil dulu. Oh, patutlah ada dialog macam tu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi buka lagi fail tu, selak lagi. Fail peribadi tok ayah. Selang beberapa tahun lagi selepas itu, terima lagi anugerah tu. Tetapi perkara yang sama. Surat yang jemputan yang kali kedua itu, tak silap baca, ditandatangani oleh Datuk Seri Syahidan Kasim.
Datuk Seri Syahidan Kasim sendiri yang jemput untuk terima anugerah tu. Dijemput oleh raja lah juga untuk hadir ke istana menerima pingat. Tetapi sekali lagi Tok Ayah, dia ada surat penerimaan tu. Tok Ayah bulat tang saya terima. Terima tak terima dia bulat tang saya terima. Tetapi ada sisipan surat minta maaf tidak dapat menghadirkan diri ke istana. Cerdik lah Tok Ayah hampa. Allahumma salli ala Muhammad. Itu cara yang orang tua-tua, cara dulu-dulu. Yang dipanggil oleh orang Melayu sebagai tarik rambut, tepung tak berserak, rambut tak putus, tepung tak berserak. Maknanya taklah kena murka dengan raja, taklah kena buang negeri, dan hajat pun tercapai, iaitu tidak mahu menerima anugerah status title yang takut mengganggu perjalanan akhirat. Jadi pada hari ini merupakan haul Tok Ayah genap setahun. Pada hari inilah Tok Ayah dikebumikan. Mari sama-sama kita hadiahkan Fatihah kepada Tok Ayah. Syai'un lillah lahumul Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hinama dzikra as-salihin tatanazzalu rahmah. Bila kita sebut haul-haul para ulama, Syekh Abdul Qadir Jalani contohnya, Syekh Sultanul Ulama Ais Abdul Salam contohnya, Al-Imam Al-Ghazali contohnya, tatanazzalur rahmah. Turun rahmat. Mudah-mudahan bila kita sambut haul ini bertambahlah iman kita, kerana kita menghidupkan semangat orang-orang soleh yang telah pergi. Menghidupkan semangat, bukan menghidupkan mereka semula ke dunia. Menghidupkan semangat. Jadi istilah madat ya Rasulullah, bila diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, kalimah yang tepat je ialah hidup Nabi Muhammad. Ni musim-musim politik ni ramai orang berslogan hidup Melayu. Bukan Melayu tu yang hidup. Bukan nak menghidupkan balik Nabi, tetapi semangat Nabi Muhammad tu yang kita nakkan hidup dalam diri kita. Jadi tak salah sebut madat ya Rasulullah. Tak salah. Bila diterjemahkan kepada minta tolong tu yang kurang tepat, jadi fitnah. Madat ni bukan minta tolong. Madat bukan minta tolong. Kalau buka lisanul Arab, madat bermaksud hubungan rabitah ataupun hubungan kerohanian ataupun semangat dari alam rendah kepada alam tinggi. Bila kita sebut haul Tok Ayah, maknanya kita nak hidupkan akhlak-akhlak baik yang daripada diri tok nenek kamu, tok nenek kita semua. Hadirkan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala letakkan juga limpahan-limpahan yang telah Allah berikan ke dalam hati orang-orang soleh ini, masuk juga ke dalam hati kita. InsyaAllah. Boleh? Amin ya Rabbal Alamin. Tak faham tak apa. Tak apa, yang penting hadir. Tak faham duduk, jaga adab, lama-lama faham. InsyaAllah Allah yang kasih Allah yang kasih
Allah yang kasih faham. Manusia tak mampu nak kasih faham. Allah yang kasih faham. Kita takkan mampu kasih faham. Allah yang Islamkan. Kita tak mampu nak Islamkan. Allah yang kasih iman. Kita tak mampu nak kasih iman. Allah yang kasih ihsan. Kita takkan mampu kasih ihsan. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Kamu takkan mampu bagi hidayah. Sesungguhnya yang bagi hidayah Allah Maha Agung. Bagi hidayah. Mintalah betul-betul dengan dia. Minta betul-betul dengan dia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim. Ila siratal mustaqim. Ila siratal mustaqim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang mulia ini dapat kita bersama-sama menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana apa yang diceritakan pada hari ini semuanya daripada Ustaz Aziz, Ustaz Ahmad dan saya ni yang akan diceritakan ni tak ada lain menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun cerita semua tentang cerita dia, bukan cerita kita. Bukan cerita makhluk, cerita dia saja. Itu je. Itu kita nak betul-betulkan. Iktikadkan dalam hati kita ni betul-betul, imani betul-betul ni, iaitu la ilaha illallah. Semua yang banyak cerita yang banyak ni menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kita. Pakaikanlah pakaian kita ni la. La, insya-Allah. Apabila kita la menafikan keakuan diri kita, maka seluruh majlis kita, seluruh yang dulu-dulu punya cerita, kita mengesakan Allah SWT akan menjadi barakah. Itu betul. Jangan ada satu pun ceritakan tentang cerita kebesaran makhluk, jangan. Ceritalah tentang kebesaran Allah SWT. Itulah. Nampak apa pun cerita pun yang hebat ke apa ke, semua cerita tentang mengagungkan, mengesakan Allah SWT seperti mana dia mengesakan pada dirinya sendiri. Pada dirinya sendiri. Itu dia. Apa pun cerita. Termasuk dengan ahlul bait. Ustaz dah ceritakan sebelum ni. Dia ceritakan tentang salah-silah saudara-saudara. Tetap mengesakan Allah SWT. Itu dia. Jangan kita di sebalik tu. Sebab dia takkan jadi barakah kalau kita ceritakan selain daripada Allah SWT. Hala tuju kepada Allah SWT, insya-Allah apa pun akan dapat barakah daripada Allah SWT. Saya macam Ustaz cakap tadi lah, menggelagak hati Rasulullah SAW. Apabila dia menggelegak, dia takut dekat kau ni, menggelegak dia. Dia takut tau. Dia takut sikit pun ada cerita pasal diri dia. Maknanya apa? Kita fattabi'u ni ikutan Rasulullah SAW. Tu di dalam ni menggelegak rasa kalau nak ada rasa keakuan diri, nak ada rasa cerita lain daripada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang bahayanya kita. Kalau kita ada rasa macam tu. Tapi inilah kita nak ceritakan ni semua saya sebenarnya datang daripada Allah. Nampaklah bahaya tu yang dikatakan menggelegak hati Rasulullah SAW tu apabila ada keakuan diri tu. Bila rasa tenang, itulah ketenangan bersama Allah SWT. Tak ada diri dia lah, dia je lah. Tu nak cerita. Apa pun kita boleh cerita, tapi hala tujukan kepada kebesaran, keagungan Allah SWT. Apa pun kita nampak. Kalau kita nampak matahari besar sekalipun, kita tak nampak matahari. Matahari itu adalah dipancarkan oleh Nur Muhammad SAW. Itulah kebesaran, keagungan Allah SWT. Tak lain. Esa. Apa lagi yang kita nampak sekarang ni? Kita nampak kambing yang mengembek tu pun bukan. Kita tak nampak lagi kehebatan kambing yang hidup tu, tak. Kita tak nampak. Kita nampak apa tu? Kita nampak itulah. Suara Allah. Semua tu. Tashbih dan tanzih tadi tu. Tak lain. Bila dia tanzih, letakkan kepada keagungan, keesaan Allah SWT. Tak ada lain. Jadi itulah. Bila kita letakkan yang ini betul-betul, tajuk yang betul-betul yang ini betul-betul, apa pun nak ceritakan kan, kalau nak cerita pasal
pasal apa, muka bumi ke apa ke, nak cerita pasal apa, bulan yang tergantung ke apa, memang dia akan menghala tuju kepada keesaan Allah SWT. Apa pun kita nak ceritakan tajuk, semua menghala tujukan kepada, sebab itulah wahdah. Bawalah wahdah mengesahkan Allah SWT. Kita mesti ada bekas. Wahdah tu bekas. Bawa kepada mengesahkan Allah SWT. Nur Muhammad Sirullah tu dia yang bawa kepada, bila kita dah masuk lebur tak ada kita, semua dia bawa kepada mengesahkan Allah SWT. Itu baru datang sedapnya. Tak ada diri kita, dia je. Itulah macam nak cakap. Yang Ustaz cakap tadi, ulanglah benda ni. Saya tak mengajar pun. Tapi kita nak rasai kesedapan. Rasai Allah tu ada dalam diri. Bukan dalam diri kita, diri dia lah. Kita ni tak ada lah. Rasailah. Ulanglah benda tu. Itulah yang sedap. Dia cerita apa pun, itulah sedap. Oh, engkau ya Allah, engkau ya Allah, engkau ya Allah. Dia ulang-ulang, engkau ya Allah, engkau ya Allah, engkau ya Allah. Dia bawa wahdah tu. Alhamdulillah kita diletakkan dalam golongan orang yang sentiasa membawa duduk dalam wahdah, mengesahkan Allah SWT. Itu yang kita nak. Kita tak nak lain. Kita nak dia je. Kita nak rasa dia je. Ada diri kita takut, menggelegak hati kita ni. Tu macam contoh yang Rasulullah tunjuk tadi tu kan. Cerita daripada Rasulullah SAW tadi tu. Menggelegak hati kita ni. Menggelegak tu. Bila dapat tenang je, tenang bersama Allah SWT. Jadi itulah sama-sama kita mengalihkan dalam kehidupan harian kita, sentiasa teguh dengan Allah SWT, diperkukuhkan dengan Allah SWT, buang keakuan diri kita agar kita tak rasa lagi ada keakuan diri kita, walaupun sikit je. Saya pun cakap pun sama juga ni kan. Nak lawan dalam ni, nak perang dalam ni bukan senang, bukan mudah. Nak lawan dalam ni bukan mudah kan. Nak lawan ni, nak ada keakuan diri ni, nak datang keakuan diri tu. Tapi itulah, kita kena ada pengorbanan, perjuangan, yang bahawasanya kita kena betul-betul teguh dengan Allah SWT. Bagusnya tak ada keakuan diri kita. La ilaha illallah. Pakaian kita tetap la ilaha illallah, insya-Allah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Semua daripada khatir Rabbani, lintasan yang suci kudus daripada Allah SWT, tak lain. Kalimat Rabbi. Untuk kita sama-sama lah, tak lain. Sama-sama kita mengesahkan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah dalam kehidupan kita ni. Hilang keakuan diri kita. Dan seperti mana Allah sentiasa sejak azali abadi, apa keadaan pun sentiasa Allah tu cukup sempurna, maha sempurna mengesahkan dirinya sendiri. Dan sampai situlah saya ingat situ itu perjumpaan kita. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan. Terima kasih banyak atas perhatian. Dapat sentiasa berkehidupan dengan Allah, hilang keakuan diri. Allah, Rasulullah dan orang bersama dengan Rasulullah gembira sangat. Itu aja. Kegembiraan tu tadi maknanya kita telah mendapat nikmat yang betul-betul besar, iaitu kita mengenal Allah, mengenal diri. Kita dapat berkehidupan dengan Allah, kita tak ada keakuan diri. Itu cukup seronok. Para Rasul, para Nabi gembira hati lihat umat dia dapat kemenangan yang mana-mana. Yang Ustaz duk sebut, inna fatahna laka fatahan mubin. Itu kemenangan yang mubina, yang nyata bila tak ada keakuan diri. Bahagialah kita. Ajar kepada isteri kita, ajarkan seberapa banyak, ajarkan. Jangan kira siapa pun. Sebab siapa-siapa pun, tak kira kita umat Islam lagi lah, yang bukan Islam pun ajarkan. Sebab tetap juga rahmatan lil alamin. Diutus Nabi Muhammad SAW bukan untuk Islam, tetapi untuk sekalian alam. Wala jin ke apa, kau ceritakan seronok. InsyaAllah. Sudahi dengan wa'afu minkum, minta maaf banyak dalam menyampaikan ada tersinggung siapa-siapa, tapi tak ada niat lain untuk saya ni kasih sayang, prihatin. Itu tadi. Ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Betul saja hal. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Sallu ala nabi.